Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Rosliza. NRZ Ahra, Ejiniman, Yaya, Akila Ismail, Zaidatul Fadila, Tunteja. Ya, Tunteja pun comel. Cik Rosliza, Ikin Mustafa, Akila Ismail, Nozilawati, Mazliana. Saya jarang ni kan lipat. Hari ni lipatlah sekali. Jadi budak sekolah. Okey. Nana Ahmad, Fauzia Griba, Nasiha, Maznah, Aini Noraini yang cantik. Okey, No Farahani Azmi, Maryam Namli, Farhan. Subhanallah. Akamariyah Jalaluddin, Umi Fika Nurzia, Huda Khairul, Julainah, Lizami Lija, Maisha, Dila Jerry, Muni Syahir. Waalaikumsalam semua. Delia Jari, Ikin Mustafa, Mazna Hussein, Nur Pizza, Mazliana, Kenangan Indah, Liza Miliji, Julaina, Huda Khairu, Nozira Saad, Nur, Opa Heritage, Saria Azina, Laila Amir, Rohani Hitam, Cik Ya Azlina, Mazna Hussein, Fauzia Giba, Amelina Hashim. Subhanallah. Saya sihat Alhamdulillah. Tapi nak kena pergi klinik je lagi. Sebenarnya kurang sihat. Farah Hanafi, Dila Jerry, Zukiria Siti, doakan ya. Saya pun doakan sahabat-sahabat semua sihat, walafiat, kuat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan hidup. Di antara kemahiran yang kita perlu ada adalah kemahiran memberi semangat pada diri sendiri, kemahiran memberi motivasi pada diri sendiri. Itu memang kita kena ada. I love you too Aisyah Amran, I love you all. Aisyah Seketul Anikah. Gitu. Anikah, Seketul Anikah. Aduh, Nurul Diana, Nur Ashikin Sikin, Cik Da, Rogaya Saad, Nur Aini. Masya Allah, subhanallah, ramainya sahabat-sahabat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kuat, kita terus istiqamah untuk menuju syurga Allah, istiqamah untuk ni. Tapi yang ni kan nampak atas tu, macam mana nampak? Waalaikumsalam. Ada yang kata berseri muka Ustazah. Sebenarnya saya rasa berseri ni sebab lighting, sebab telefon. Kan, telefon tak mahal sangat, telefon biasa-biasa je, tapi dia punya brightness tu, dia punya, tak tahulah, dia punya brightness tu kan, jadi nampaklah saya berseri-seri. Kalau tak ada berseri sangat, biasa-biasa je. Yang penting kita senyum dari hati kan, senyum daripada hati, sayang daripada hati, senyum daripada hati. InsyaAllah wajah macam mana pun mesti berseri-seri. Senyum seindah suria. Tu, saya pandai yang tu je. Subhanallah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua daripada mana? Anda semua daripada mana? Mungkin boleh bagi tahu anda semua daripada mana? Saya daripada Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Made in Malaysia. Kita nak mula sekejap lagi. Alhamdulillah dah makin ramai tengah hari ini. InsyaAllah. Terima kasih atas semua doa. Terima kasih semua atas doa. Yang pastinya insya-Allah doa itu akan kembali semula kepada kita bila kita doakan orang lain. Terima kasih juga kepada semua kasih sayang yang diberikan, sokongan. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu nak gambarkan betapa saya sayang dan juga menghargai semua. Tiba-tiba ucapan perpisahan kan. Okey, kita nak mulakan kuliah kita pada petang yang barakah ini. InsyaAllah boleh ya? Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ikin Nima, makasih Ikin. Nur Antikah, makasih. Ada yang di Kelantan, ada dari Seremban, ada di Singapura. Ina, Nia Kerini. Masya Allah, Razif Jannah. Boleh tak sebagai permulaan ini, ya, kita akan mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian daripada Johor, daripada Miri Sarawak, daripada Singapura, daripada seluruh Malaysia, ada yang Thailand, ada yang Brunei, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh tak kita tuliskan pada ruangan komen kita satu saja kesyukuran? Saya nak baca satu kesyukuran. Mungkin nak tulis, alhamdulillah Ustazah, saya syukur kerana masih diberikan saya peluang untuk hidup hari ini. Saya syukur saya jadi umat Islam. Ustazah, saya syukur dengan kehidupan hari ini walaupun banyak ujian, tapi paling utama, muslimin muslimat, walaupun hidup kita banyak ujian, banyak cabaran, paling utama kalau kita dekat dengan Allah, kita sebenarnya dalam pelukan kasih sayang Allah, kita dalam rahmat Allah. Maksudnya, sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitu Allah menjadikan hidup dan mati sebagai satu ujian, satu test, satu exam. Ahsanu amala, barang siapa yang amalannya baik. Jadi sekarang kalau solat kita okey, kita punya pakaian tutup aurat, insya-Allah saya doakan semua wanita kuat untuk tutup aurat. Kemudian kita punya pergaulan okey, tak buat maksiat. Apapun ujian yang berlaku sekarang, tenang-tenang saja sebab kita berada di track yang betul. Faham ya? Kita sedang berada di track yang betul. Track apa ni? Perjalanan, laluan menuju ke syurga Allah. Sebab Allah sebut hidup dan mati adalah untuk diuji. Uji siapa? Man ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menilai siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi insya-Allah kita, kalau amalan kita hari ini baik, hubungan kita dengan manusia baik, jadi apapun ujian, tempuh dan rempuhlah, hadapilah dengan tenang, kerana kita sedang berada di track yang betul menuju syurga Allah. Dan asbab ujian itulah kita sekarang berada di sini, berada di taman syurga Allah, berada di majlis ilmu Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, pada petang yang barakah ini kita sebenarnya sedang bersama dalam satu majlis ilmu yang dianjurkan. Ada yang tulis tu kan, Ustazah saya bersyukur walau hari ini saya berniaga dari 7M tadi sampai sekarang baru saja dapat RM20 hasil jualan. Aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah. Bagusnya. Assalamualaikum, saya amat memerlukan keperluan bayi, ada yang nak memerlukan. Alhamdulillah, syukur kepadamu dilahirkan dalam Islam atas rezeki dan nikmat. Okey, siapa lagi saya nak baca ayat-ayat syukur. Alhamdulillah, syukur diberi peluang untuk hidup. Alhamdulillah. Lagi siapa nak nyatakan rasa syukur? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi saya nafas, masih lagi beri kita peluang. Hari ini saya lapor diri di tempat baru yang jauh dari rumah Ustazah, tapi Alhamdulillah Allah pemudahkan segalanya. Alhamdulillah beri nikmat hidup. Alhamdulillah untuk semua. Ada yang menangis. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah doakan saya diampunkan segala dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bersyukur Allah buka pintu hati saya lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah saya makan buah hari ni. Aina Beauty kata Alhamdulillah syukur sebab makan buah hari ni. Macam-macam comel je. Segala semua. Masya Allah. Sebenarnya kita mempunyai lebih banyak sebab untuk bersyukur daripada menangisi sebab kesedihan.
Kita lebih banyak sebab untuk bahagia, lebih banyak sebab untuk kita bersyukur berbanding ujian untuk kita ratapi. Betul atau tidak? Betul kan? Terlalu banyak nikmat untuk kita syukuri. Allahu Akbar. Okey. Alhamdulillah, kuliah pada petang yang barakah ini adalah jemputan khas oleh Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Saya ulang lagi sekali, oleh Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Ma'had Tahfiz Al-Istiqamah. Daripada Temeloh, Pahang, Malaysia. Okey, tajuk kita pada petang ini ialah Duhai suami, pimpin tanganku ke syurga. Tajuk best tu. Duhai suami, pimpin tanganku ke syurga. Jadi insya-Allah tahfiz ini sangat memerlukan sokongan kita, pertolongan kita, doa dan juga sumbangan. Nanti akan di-share maklumat tentang tahfiz ni. Ini salah satu tahfiz yang sangat baik, yang sangat berbaloi untuk kita buat pelaburan akhirat. Jadi insya-Allah dalam kita sebut syukur-syukur tadi, tunjukkan rasa syukur kita dengan menyumbang walaupun RM2. Boleh ya, insya-Allah nanti kita sumbang walaupun RM2, walaupun RM5. Walaupun RM1 pun tak apa. Sekurang-kurangnya petang ini kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian. Saya nak tanya dekat sini, siapa yang ada suami? Angkat tangan. Ada yang sebut suami saya dah meninggal. Masya-Allah. Siapa ada suami angkat tangan? Angkat kat rumah lah sebab saya tak nampak kan. Masya Allah. Tapi ada yang buat dia buat emoji angkat tangan tu. Ada yang kata alhamdulillah Ustazah saya redha walaupun berdebar-debar menanti rizak kedua breast cancer. Macam-macam alhamdulillah diberi kekuatan menempuh segala ujian. Allah sangat baik dengan kita kan. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat sekalian. Kepada yang masih mencari jodoh, saya mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Jami', Ya Allah yang maha menemukan. Temukanlah Ya Allah kepada para wanita, kepada para muslimah khususnya Ya Allah, dan kepada para lelaki, kepada para muslimin yang masih mencari jodoh, yang masih mencari pasangannya, yang mencari pasangan isteri, mencari pasangan suami, Ya Allah. Permudahkanlah, Ya Allah. Permudahkanlah hamba-hamba-Mu ini mencari pasangan-pasangannya, Ya Allah. Dan temukanlah mereka dengan pasangan yang soleh dan solehah, Ya Allah. Agar mereka saling berkasih sayang, saling berkongsi kehidupan, saling tegur-menegur, saling melengkapi, saling berpimpin tangan menuju ke syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, yang maha pengasih, yang maha penyayang, maha cinta. Kepada mereka yang telah pun mendirikan rumah tangga, Ya Allah. Maka Ya Allah, suburkanlah dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Dengan kasih sayang dan cinta daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Wasik. Ya Allah yang maha membuka pintu rizki seluasnya, Ya Allah. Rizkikanlah kami mendapat suami yang saleh. Rizkikanlah kami mendapat isteri yang salehah. Rizkikanlah kami, Ya Allah, mendapat zuriat keturunan yang saleh dan salehah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kami, Ya Allah, dengan zuriat keturunan yang saleh. Ya Allah, seandainya, Ya Allah, Engkau menguji kami, tidak menemui pasangan di dunia ini, Ya Allah, maka gantikanlah ke dalam hati kami rasa cukup, Ya Allah. Rasa cukup walaupun hidup bersendirian di dunia ini. Rasa cukup, Ya Allah, walaupun tidak dikurniakan pasangan di dunia. Dan gantikanlah, Ya Allah, dengan pasangan sebaik-baiknya di syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah yang Wahab, yang maha memberi. Ya Allah yang Mujib, yang maha memakbulkan permintaan hamba. Ya Allah, kami redha. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik perancang. Engkaulah sebaik-baik yang menentukan. Keputusan Engkau adalah yang terbaik untuk kami selaku hamba-Mu, Ya Allah. Ya Allah, seandainya jalan yang sedang kami tempuh ini jalan menuju ke syurga-Mu, Ya Allah, oleh itu kami redha, Ya Allah, dengan apa jua ketetapan-Mu saat ini, Ya Allah.
Kami redha sekiranya jalan ke syurga-Mu itu melalui jalan ujian-ujian ini, ya Allah. Melalui ujian suami, melalui ujian anak, ujian isteri, ujian belum jumpa pasangan, ujian tidak memiliki anak, apapun ujian yang sedang aku tempuh, sedang kami tempuh pada saat ini, ya Allah. Mudah-mudahan penghujung ujian ini adalah satu kemanisan, ya Allah, iaitu kemanisan bertemu denganmu, kemanisan bertemu dengan pintu syurga-Mu, ya Allah, kemanisan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami tidak mampu dan kami tidak kuat, ya Allah, untuk menempuh ujian ini, melainkan kekuatan itu datang daripada-Mu, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, daku menyerahkan segala urusanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku, ketakutanku, ya Allah, kesusahan hidupku, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, keadaan kami, ya Allah. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menyusun cara hidup kami, ya Allah, dan kami serahkan diri kami kepadamu, ya Allah, untuk diaturkan, ya Allah. Kami menyerahkan segala urusan hidup kami untuk diurus dan diaturkan oleh-Mu, ya Allah. Namun, ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk redha, kekuatan untuk menaikkan semangat kami, kekuatan untuk positif, ya Allah, kekuatan untuk berani menghadapi kehidupan yang mendatang, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami teman-teman yang baik, ya Allah, yang sentiasa menunjukkan kami jalan-jalan kebenaran. Jauhlah kami daripada mereka-mereka yang membawa kami kepada jalan kesesatan, ya Allah. Berkati kami pada petang yang barakah ini, ya Allah. Sebagaimana Engkau temukan kami di alam maya ini, ya Allah, temukan kami di alam yang sebenar, ya Allah. Dan jika kami tidak sempat untuk bertemu di dunia, maka satukanlah kami di bawah naungan-Mu di mahsyar. Satukanlah kami, ya Allah, di syurga-Mu bersama dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan sekalian makhluk-makhluk yang saleh, ya Allah, dan bersama dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan semuanya di kalangan kita ini Allah temukan jodoh, tidak di dunia, Allah temukan jodoh di akhirat kelak. Jadi bila saya nak bawa tajuk ni penganjur yang pilih, duhai suami, pimpin tanganku ke syurga. Nanti ada orang sedih, Ustazah saya belum ada suami, Ustazah saya belum lagi jumpa jodoh. Macam-macam lah, saya faham ada orang belum jumpa jodoh. Ustazah saya suami dah meninggal, Ustazah saya belum ada isteri. Saya tahu di luar sana ramai sangat orang yang dalam rasa sepi, sunyi, tengok orang ada pasangan seronok, Masya Allah. Hari itu kan saya ada jumpa pasangan suami isteri dan nikah hampir 10 tahun, belum dikurniakan anak. Lepas tu dia datang jumpa saya dekat galeri. Dia sebenarnya tak minta pun, Ustazah doakan anak. Dia tak minta sikit pun. Cuma dia kata, Ustazah doakan saya rasa cukup. Saya kata, apa maksud? Ustazah, saya belum dikurniakan anak dan isteri saya sakit. Sebab isteri dia macam ada kanser. Isteri saya sakit, Ustazah, berikan doakan supaya saya rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Maksudnya Allah beri ujian isteri sakit, dah 10 tahun nikah. Lepas tu doktor kata tak risiko tinggi sebab kemo apa, tak boleh ada anak. Kemudian doakan saya rasa cukup dengan isteri saya. Doakan saya rasa cukup sebenarnya dengan takdir Allah. Isteri duduk kat sebelah diam je. Lepas tu isteri jawab, Ustazah, walaupun saya tak ada anak, tapi saya rasa cukup. Saya ada kucing, dia kata. Sekarang saya tumpahkan kasih sayang kepada makhluk Allah yang namanya kucing. Dia kata, Ustazah doakan ya, saya terus rasa cukup. Sebab itu hidup kita di dunia ini sebenarnya bukan terletak pada apa yang Allah beri, tapi bagaimana hati kita menerima pemberian Allah. Masya Allah. Hidup kita ini bahagia atau tidak bukan tergantung kepada apa yang Allah beri. Siapa yang menggantungkan bahagia daripada apa yang Allah beri, dia akan meminta tak henti dengan Allah.
Mula-mula dia nak rumah sekian-sekian dapat, lepas tu dia tak puas lagi nak rumah lain pula. Nak kereta dapat, lepas tu dah lama tak puas hati kereta tu nak yang lain pula. Tak apa nak tukar, tapi jangan rasa tak bahagia dengan kereta sedia ada pula. Maksudnya jangan letak kepada apa yang Allah beri, tapi bagaimana kita, hati kita menerima pemberian Allah itu jauh lebih penting. Sebab itu saya tengok tadi ada orang tu dikata hari ni saya berniaga dapat RM20 je Ustazah, tapi saya syukur. Sebab dia bukan lihat RM20 tu, dia lihat kepada pemberi tersebut. Allah yang beri, jadi dia lihat bahawasanya Allah beri dengan kasih sayang. Masya Allah. Jadi muslimin, muslimat sekalian, contoh saya kata pasangan tadi tu dikata Ustazah, sebenarnya rasa cukup itu sangat bahagia. Walaupun saya tak ada anak, walaupun isteri saya sakit, tetapi Allah beri saya rasa cukup. Sebab itu sifat qanaah, iaitu cukup apa yang ada itu satu nikmat yang tidak boleh dibeli dengan apa pun nikmat dunia ini. Sifat qanaah, rasa cukup. Suami kita tengok muka dia, dengan badan dia, dengan perangai dia rasa cukup. Walaupun dia ada uji kita gini-gini, tapi cukup dengan suami apa adanya suami kita. Suami pula bila tengok isteri dia tak bandingkan dengan orang lain. Dia tengok muka isteri dia tengok rupa badan isteri dia tengok dengar suara isteri dia, apa yang isteri dia buat kerja kat rumah, dia tidak bandingkan dengan orang lain. Dia tak, bukannya bila dia tengok isi orang lain, ya Allah isi aku tak macam ni, untungnya dapat, tak. Rasa cukup itu sangat membahagiakan. Seorang ibu ayah bila dia tengok anak-anak dia rasa cukup. Syukurnya ya Allah kita ada anak seorang. Sebab itu ada orang anak dia semua sakit. Semua sakit saya jumpa. Semuanya diuji Allah anak cacat sebab masalah DNA. Tetapi ibu ayah ni rasa cukup. Alhamdulillah, syukur anak ni Ustazah, alhamdulillah anak ini telah memberi kami peluang sabar yang banyak. Anak ini insya-Allah mereka ini semua anak-anak syurga. Saya bersyukur Ustazah Allah pilih kami suami isteri untuk membesarkan anak syurga. Muslimin muslimat pernah tak tengok? Pernah tak jumpa depan mata? Saya pernah. Maksudnya suami isteri anak dia berapa orang? 4-5 orang semuanya cacat. Sebab apa? Mereka ni ada masalah dari sudut genetik lah. Jadi setiap anak dilahirkan bermula normal lama timbullah masalah pada anak tu dari sudut kesihatan. Dia kata walaupun kami ini tahu, doktor kata kamu ni macam jaga orang yang bersedia untuk mati. Kamu ni jaga mayat hidup. Kamu ini jaga anak yang tidak akan kamu boleh harap apa-apa daripada anak ni. Kita kan kalau jaga anak, kita harap juga satu hari ni anak ini akan membesar, anak ini akan gembirakan kita, akan tolong kita, akan jaga kita. Tapi orang yang diuji Allah dengan anak yang cacat, anak yang tidak sempurna, mereka ada satu mindset iaitu mereka tidak mengharapkan apa-apa dan anak itu tidak boleh diharapkan apa-apa. Yang mereka tahu mereka sedang menjaga amanah Allah iaitu ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat ke atasmu. Jadi mudah-mudahan kita kekal dalam apa jua keadaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah orang banyak memuji Allah, alhamdulillah syukur. Walaupun hari tu bisnes dia dapat sikit, walaupun mungkin ada makanan tak habis, syukur dulu. Lalu Allah melihat, ya Allah hambaku ini besarnya kesyukuran dia, hebatnya dia, walaupun aku bagi sedikit, besarnya syukur. Allah tambah. Tapi kalau Allah nampak kita kurang syukur, banyak mengeluh, maka bagaimana Allah nak tambah lagi tambah lagi besar kufur kita. Okey, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat, tajuk kita adalah duhai suami pimpin aku ke syurga. Sekarang saya nak bacakan firman Allah. Saya harap ada lebih kurang 2.5k, ada campur dengan Instagram 3,000 lah. Betul tak? Betul lah 3,000 kan? Tak campur dua. Campur dua ada 3,000 pada tengah hari yang berkah ini. Sekejap lagi harap dapat tunggu sebab kita akan bincang sikit tentang ciri-ciri suami yang dayus. Sebab kita bimbang takut suami kita tergolong di kalangan suami yang dayus. Jadi kita nanti tak jumpa suami di syurga. Sebab Nabi sebut lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga. Dan ada dalam hadis yang lain, lelaki yang dayus diharamkan syurga. Jadi bila kita dengar hadis Nabi ni, diharamkan syurga. Faham diharamkan syurga? Maksudnya dia akan kekal di dalam neraka.
Jadi sebagai seorang isteri yang baik, isteri yang solehah, dia takkan nak biarkan suami dia jadi suami yang dayus. Kita kena tolong, kita kena bantu, kita kena usaha supaya suami kita bukan suami yang dayus. Dan kita perlu didik anak lelaki kita supaya tak jadi lelaki yang dayus. Dan kita perlu tegur kalau adik-adik kita supaya dia tak jadi lelaki yang dayus. Jadi insya-Allah itu di antara slot yang akhir nanti. Dekat-dekat nak habiskan. Pukul berapa dah ni? Sekarang pukul 2.55. Saya akan berhenti 3.30, tak lama. Saya tak boleh lama sebab saya ada appointment klinik pukul 3.30. Saya kurang sihat, saya perlu pergi klinik dalam 3.30 macam tu. Jadi lebih kurang setengah jam je lagi. Okey, pertama kita nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah ayat 34. Surah apa ni? Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Sadaqallahul azim. Okey, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal ataupun penjaga yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Maka perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, yang memelihara kehormatan. Inilah wanita-wanita yang akan dipelihara, yang akan menjadi bidadari di syurga. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat sekalian, itu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Okey, Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', lelaki adalah kaum ataupun satu makhluk yang Allah ciptakan. Ia adalah kuat, dia adalah pelindung kepada kaum wanita. Itu di antara tugas besar setiap orang lelaki. Sebab itu bila orang lelaki bila melihat ada wanita muslimah yang mendedahkan dirinya kepada maksiat, dia melihat ada muslimah yang mendedahkan dirinya kepada fitnah, lalu lelaki ini rasa bertanggungjawab. Lalu lelaki ini rasa ingin menegur, ingin menegah dan sebagainya. Dan bila dilihat ada wanita muslimah yang diganggu, contohnya di zaman Rasulullah memang ada berlaku wanita-wanita yang diganggu sekian, sehingga kan satu peperangan berlaku kerana itu. Ceritanya wanita ini pergi pasar, kemudian wanita ini diganggu oleh musyrikin. Macam diganggu seolahnya diganggu lah. Dikacau. Lalu ada seorang pemuda, maksudnya seorang lelaki muslim, mempertahankan wanita ini, dan asbab itu berlakunya satu peperangan kecil. Bayangkan betapa hebatnya lelaki-lelaki di zaman Rasulullah, selepas Rasulullah, zaman salafus soleh, zaman tabi'in, sahabat-sahabat, mempertahankan kaum wanita. Tetapi hari ini yang merobohkan benteng ini bukan lelaki tetapi wanita sendiri. Masya Allah. Saya kan bila sebut begini, boleh ya saya nak sebutkan, nanti kalau ada orang nak print screen, nak buat pendek je ke terpulang. Wahai para wanita, wahai para peniaga, wahai businessman, wahai businesswoman. Berniaga memang sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada perniagaan kita itu dapat redha Allah ataupun dapat murka Allah. Perniagaan kita itu satu anugerah ataupun musibah. Saya dah lama dah sebenarnya ingat nak buat video pendek nak tegur sangat kepada para peniaga sekalian, terutamanya di IG saya tengok, di Facebook pun dahsyat, iaitu mereka yang berniaga mengeksploitasi wanita, berniaga membuang rasa sifat malu. Allahu Akbar. Mungkinlah benda yang dia jual tu bukan haram, tapi cara kaedah itu mendatang murka Allah, mendatangkan kemarahan Allah. Iklan-iklan yang gunakan perempuan yang seksi, yang ketat, yang dedahkan aurat, yang goncang sana goncang sini,
yang sama ada gambar ke, sama ada video ke, ini telah menjatuhkan maruah wanita Islam. Dan kerana anda telah melakukan hal demikian, berlakunya keburukan demi keburukan yang bertambah-tambah. Dalam keadaan kita ni akhir zaman, fitnah akhir zaman ni terlalu banyak. Jangan kita menjadi tentera-tentera Dajjal yang kecil. Dengar macam kasar tu kan. Kita kan kalau sebut Yahudi marah sangat. Kita nak marah Yahudi, kita nak marah Israel. Tapi yang sebenarnya yang merosakkan umat Islam hari ini, orang Islam sendiri. Yang merosakkan generasi muda sekarang, orang Islam sendiri. Yang merosakkan wanita-wanita hari ini, orang Islam sendiri. Yang kita duduk kata Israel, agenda Yahudi, agenda Israel, gitu gini macam-macam lah. Tetapi hakikat sebenarnya yang telah menjatuhkan sendiri maruah umat Islam, terutamanya wanita, adalah wanita-wanita Islam yang tidak ada sifat tanggungjawab. Kenapa saya kata tak ada sifat tanggungjawab? Kerana adanya kelompok-kelompok wanita yang mengikut hawa nafsu, yang terlalu mementingkan keuntungan dunia, lalu dalam bentuk perniagaannya dia tak kisah macam mana. Saya rasa wanita-wanita ini ataupun lelaki yang buat perniagaan melalui iklan-iklan yang lucah, melalui iklan-iklan eksploitasi wanita, yang macam-macam lah, caption yang dahsyat, yang lucah, caption yang dahsyat, lucah. Saya kadang baca cara buat iklan, saya rasa malunya, kenapalah buat iklan ni tak rasa bersalah. Tak ada ke rasa berdosa? Agak-agak dengan cara tulis, dengan gambar, dengan video-video begitu, dia tak rasa ke Allah murka? Ke dia rasa Allah redha? Ke dia rasa Allah rahmati dia? Allahu Akbar. Dan saya rasa diorang ni tahu benda tu salah. Saya yang buat iklan-iklan ni bukan tak cerdik. Bukannya tak ada ilmu, bukannya tak pernah dengar ceramah. Sebab ceramah sekarang ada terlalu banyak, TV, semua ada. Dan saya yakin dan pasti mereka ini adalah orang yang waras. Bahkan orang yang Allah beri akal yang sempurna. Dan orang yang Allah beri mereka ilmu pengetahuan. Wallahualam. Tetapi yang membuatkan mereka terus melakukan hal demikian adalah kerana apa? Kerana kesombongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ni kalau dengan manusia dah dahsyat, tapi paling dahsyat sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun betul-betul jelas haram. Yelah, guna gambar sekian-sekian. Hari tu saya tengok Siti Sarah. Siti Sarah yang artis tu, Siti Sarah. Aisyah Shoaib. Saya tertengok dia punya video bagus, subhanallah. Bila Siti Sarah dia sebut tentang ada orang nak minta dia jadi, Siti Sarah sebut ada orang nak minta dia jadi duta satu produk. Kemudian dia tengok cara iklan tu, cara gambar tu dahsyat dia kata. Dengan suruh dengan goncang, dengan gambar yang dedahkan aurat. Lalu dia tegur. Dia kata, dia tegur orang yang suruh, kamu ni orang Islam tak? Bagus. Siti Sarah dia tanya orang ni nak suruh Siti Sarah jadi duta. Dia tanya, kamu ni Islam tak? Lepas tu yang jawab tu, ya saya Islam. Kamu ni tak Islam? Ya. Kenapa kamu suruh buat iklan-iklan macam ni? Lepas tu Siti Sarah tegur. Siti Sarah kata, dia cerita, saya tengok video tu lah. Siti Sarah kata, berkat tak kamu cari rezeki dengan cara macam ni? Kamu dedahkan aib wanita, kamu jatuhkan maruah wanita, kamu buka aurat wanita. Berkat tak? Subhanallah. Kalau kita buat sesuatu, kalau tidak ada keberkatan, ia seolahnya kita menempah jalan na'udzubillah, jalan menuju ke neraka Allah. Muslimin, muslimat sekalian, kita memang nak syurga Allah, tapi kita kadang-kadang tak tempuh jalannya, tak tempuh jalan ke syurga. Kita kata tak nak neraka Allah, tetapi dalam masa yang sama kita menempuh jalan menuju ke neraka. Sebab itu besok bila di mahsyar kelak, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan orang lain, sebab itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Bukan kita dipaksa untuk menempuh jalan-jalan yang Allah murka. Sebab Allah dah beri kita ilmu, Allah dah beri kita akal, Allah dah beri kita kemampuan untuk akses kepada majlis-majlis ilmu. Tetapi kerana kita mempunyai keinginan yang begitu besar terhadap dunia. Allahu Akbar, subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan saya harap wanita-wanita ataupun lelaki, businessman ke, businesswoman ke, dalam mencari rezeki yang halal, yang utama juga adalah barakah. Yang utama juga barakah.
Subhanallah, belum tentu jualan yang tinggi, belum tentu keuntungan yang banyak itu tanda-tanda Allah sayang ataupun Allah cinta. Sebab kepada orang musyrik, kepada orang kafir sekalipun, Allah tetap bagi kalau mereka usaha. Janganlah pula kita ini sama pula dengan orang kafir, orang musyrik, yang mana Allah Maha Pemurah, Allah boleh bagi je walaupun mereka tak sembah Allah. Tapi kita orang Islam ada konsep, bila berniaga ke, bila kerja ke, bila cari rizki, konsepnya adalah ia merupakan suatu ibadah. Tapi kalau berlaku percampuran maksiat, kalau berlakulah pendedahan-pendedahan aurat, menggunakan kaedah-kaedah yang lucah, penipuan, maka rizki kita tak barakah. Nabi sebut, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap rezeki ataupun tubuh badan ni, daging kita ni daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Saya bukan nak busybody, nak bising-bising, nak cari pasal dengan sesiapa, tak. Semata-mata kerana sayang, kerana cinta, kerana kita nak seramai mungkin sama-sama menuju syurga Allah. Walaupun mungkin kalau saya tak jumpa saya di syurga, saya bukan berada di kelompok orang-orang yang akan masuk syurga, tarik saya. Dan insya-Allah kita sama-sama tolong-menolong di dunia dan juga di akhirat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Saya bila sebut macam ni, sebab apa? Tajuk kita hari ni, duhai suami, pimpin tanganku ke syurga. Tapi saya tengok yang buat-buat iklan, yang buat-buat video-video yang seksi, yang teruk apa semua ni, isteri-isteri orang. Jadi saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Wahai para lelaki sekalian terutamanya, mari kita dengar satu hadis Nabi SAW. Takut ni kalau dengar hadis ni takut. Bimbang sangat. Sebab kita nak masuk syurga sekeluarga, Sekeluarga nak masuk syurga. Walaupun dekat dunia ini kita bahagia belum tentu kita bahagia di sana. Walaupun kat dunia dia duduk satu rumah, belum tentu kita duduk satu rumah di sana. Sebab itu perjuangan kita untuk alam sana bermula daripada sekarang. Jangan kita tangguh-tangguhkan nak berubah. Tolong jangan tangguh-tangguhkan untuk buat kebaikan, nak bertaubat. Sebab belum tentu esok masih ada untuk kita. Okey. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Salasatun la yadkhulunal jannah abada. Nabi sebut 3 golongan tidak akan masuk syurga sampai bila-bila. Dengar ya, Nabi sebut salasatun la yadkhulunal jannah abada. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Abada, selama-lamanya. Allahu Akbar. Nabi bukan nak takutkan kita, tapi Nabi nak jumpa kita kat syurga. Nabi minta supaya jangan buat benda ni. Sebab ada 3 golongan, Nabi kata la yadkhulunal jannah abada. Takkan masuk syurga selama-lamanya. Iaitu yang pertama ad-duyus warrajulatu minan nisa. Iaitu lelaki dayus. Nabi kata yang pertama ad-dayus, iaitu lelaki yang dayus. Kemudian yang kedua, warrajulatu minan nisa, iaitu wanita yang menyerupai lelaki. Wanita menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai wanita, na'udzubillahi min zalik. Hari ni begitu ramai. Dan yang ketiga, wa mudminul khamri, iaitu mereka yang ketagihan arak, peminum arak, pemabuk. Lalu sahabat berkata, sahabat bertanya, famad dayus? Ya Rasulullah, siapakah dayus? Siapakah lelaki yang dayus? Lalu Nabi menjawab, qala allazi la yubali man dakhulu ala ahlihi. Nabi jawab, iaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk bertemu dengan ahli keluarganya, iaitu anak dan isterinya. Jadi berkenaan dengan ini ada beberapa hadis Nabi yang lain lagi berkenaan dengan siapa lelaki yang dayus, dan Nabi sebut lelaki yang dayus maksudnya tidak masuk syurga abada. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sekarang insya-Allah kita akan tengok apakah dayus itu, apakah ciri-ciri lelaki yang dayus. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, antara ciri-ciri lelaki yang dayus ialah, kita sebut macam ni bukan sebab kita nak takutkan, nak judge. Jangan kata ustazah judge. Ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang saya nak sebut ini adalah satu ketakutan untuk diri saya juga. Kita bimbang suami kita jadi dayus,
Kita bimbang anak lelaki kita jadi dayus. Kita bimbang ayah kita jadi dayus. Kita bimbang ada adik-beradik lelaki kita jadi dayus. Sebab Nabi sebut lelaki dayus tidak masuk syurga abadan selama-lamanya. Jadi tugas kita sebagai wanita adalah membantu suami kita supaya tak jadi dayus. Tugas kita pada wanita, kita kena jaga diri kita. Kita kena ubah diri kita. Kita kena tutup aurat kita. Supaya tak menjadi asbab suami kita dikatakan lelaki yang dayus. Allahu Akbar, Masya Allah. Okey, perlu kita fahami dayus ini bukan saja berkaitan dengan suami yang tidak tegur kesalahan isteri, tetapi yang melibatkan anak juga. Dan dayus ini bukan sekadar membawa maksud. Kalau orang Melayu salah faham, dayus tu takut bini dayus. Tak. Itu dari sudut kefahaman masyarakat Melayu kita. Takut bini dayus, ontok ke bini dayus, tak. Dayus ini istilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, ini di antara yang dituliskan oleh Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Lelaki boleh menjadi dayus atas sebab-sebab tersebut. Lelaki boleh jadi dayus atas sebab-sebab tersebut. Okey, kalau siapa yang ada bersama boleh tuliskan nota, kita nak muhasabah bersama ni. Okey, yang pertama, membiarkan aurah. Aurah ni, aurat yang kita sebut bahasa Melayu, aurat. Tapi asal perkataan aurah. Aurah ni maksudnya aib. Siapa yang mendedahkan aurat, dia sedang mendedahkan aib dirinya. Siapa yang mendedahkan aurat sebenarnya mendedahkan aib dirinya. Dan siapa yang menutup aurat, dia sedang menutup aib dirinya. Kita ni kan, wanita, bila kita pakai tudung elok, tak perlu pun tudung macam saya, terpulang tudung macam mana. Tapi bila tutup, nampak muka dengan dua tapak tangan je, kita jadi nampak comel, nampak lawa, nampak bersih, nampak kemas. Betul tak? Betul kan? Wanita bila pakai lengkap, sempurna daripada atas tutup. Sebab apa? Kalau kita perasan, tangan dan juga muka kita ini adalah kawasan yang mana diperlihatkan, boleh diperlihatkan, kerana itu juga kawasan ini Allah jadikan ia lebih terjaga. Contoh, kadang-kadang kita tengok kaki kita tu kan menggerutunya, ada yang hitamnya, ada yang keringnya dengan ni. Tapi bila kita pakai stokin, terus menutup aib kita. Kadang-kadang seorang wanita tu bila pakai tudung nampak muda 10 tahun. Bila buka tudung, nampak uban-ubannya, nampak berseliratnya. Tutup aib. Sebab itu wanita ni, walau macam mana pun rupa dia, bila dia pakai tudung elok, menutup aurat, baju pun longgar. Sebab kalau ketat nampak pula 2 lapis, 3 lapis. Ni elok, tertutup aib dia. Masya Allah. Allah minta wanita itu menutup aib dia kerana Allah cintakan wanita. Subhanallah, kalau kita nak sebut, wanita adalah ciptaan Allah yang terindah, memang indah. Dan tolonglah balas cinta Allah dengan menutup aurat kerana Allah. Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat menyayangi kita. Balaslah kasih sayang Allah. Balaslah cinta Allah dengan memakai pakaian yang mengikut syariat. Pakailah fashion apa pun, tetapi yang penting ikut syarat. Okey, yang pertama antara ciri-ciri lelaki yang dayus, membiarkan aurah isterinya, bentuk tubuh isterinya dilihat oleh lelaki lain sepanjang di luar rumah. Luar rumah lah. Masya Allah. Jadi suami yang bertanggungjawab, sebelum isteri dia keluar, dia akan cek dulu. Dia tengok atas bawah, yang pusing sikit. Okey, awak jalan, saya nak tengok. Tadi awak berdiri tak nampak. Bila awak jalan, nampak tu bentuk punggung awak tu. Awak tukarlah. Awak makin comel sekarang. Awak tak macam dulu. Dulu mungkin awak macam tiang elektrik kurus. Sekarang saya bagi awak makan cukup. Awak dah macam lebar dah. Dah hampir macam mesin basuh dah. Contoh ni gurau je. Bukan saya saja gurau-gurau. Maksudnya, suami ni pandai pujuk isteri. Ni abang bagi 500 ni. Kenapa bang? 500 buat apa? Pergi beli baju baru. Baju sekarang nampak dah sendat dah tu. Ini suami yang bijak. Yang membelanjakan hartanya untuk dapat redha Allah. Saya hari tu kan ada seorang wanita lah, dia datang hari pertama dia datang. Lepas tu jumpa dia daripada jauh. Saya tak nak sebut lah daripada negeri mana, tapi daripada jauh dia datang adalah sebab, dan dia tidur di sini. Adalah area-area tak jauh daripada Seremban ni. Esok satu hari lagi dia datang. Rupanya hari pertama dia datang, dia beli tudung Ustazah Asma, tapi tudung dia beli yang saiz kecil sekali lah, saiz M, tak labuh sangat.
Lepas tu dia ambil gambar tunjuk dekat suami dia. Lepas tu dia kata, Ustazah, suami saya suruh datang hari ni, dia bagi 500, dia suruh beli semua tudung-tudung Ustazah. Saya kata, ya Allah, salam pada suami. Suami puan suami yang hebat. Dia tahu. Dia memang menjalankan tanggungjawab dia. Jadi sebagai lelaki yang soleh, lelaki yang baik, bila anak, bukan isteri je, anak nak keluar rumah pun, tengok anak perempuan, tu kenapa, tu seluar, tu ketat tu, pergi tukar. Kalau tak ada seluar, pakailah kain. Nanti ayah bawa pergi beli seluar longgar. Ini, ya Allah, suami yang hebat. Suami yang hebat, suami yang bergaya itu bukan sebab hebatnya bawa anak isteri pergi makan kedai-kedai yang mahal. Bukan kerana hebatnya dia pegang steering kereta mahal. Bukan hebatnya dia boleh sediakan rumah yang mewah. Bukan hebatnya dia boleh bawa anak isteri melancong tempat-tempat yang terbaik. Tetapi suami yang bergaya, suami yang hebat, suami yang first class adalah suami yang berjaya memimpin ahli keluarganya menuju ke syurga Allah. Ini suami paling bergaya. Sebab apa? Dia mampu memimpin ahli keluarga di mahsyar kelak. Subhanallah, isteri dia, anak-anak dia, kemudian mungkin cucu-cucu dia masuk ke syurga sekeluarga. Inilah dia golongan-golongan suami-suami yang berkaliber, suami-suami yang hebat. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi untuk jadi suami yang hebat, tak perlu tunggu ada jawatan yang tinggi. Tak perlu tunggu mempunyai pengaruh yang hebat. Tak perlu tunggu untuk memiliki itu ini. Tapi cukuplah kalau kita mempunyai satu sifat, satu tanggungjawab yang kita boleh didik dan kita boleh tegur anak isteri kita. Saya tahu hari ini ramai juga lelaki yang sebut, Ustazah, saya ni dah nikah lama, dulu saya lalai hiburan je Ustazah. Sekarang saya dah nak berubah tapi isi saya belum bersedia. Saya dah tegur isi dia yang pakai ketat, saya dah minta isi saya pakai tudung labus daripada dada anak-anak saya, tapi mereka belum mampu terima lagi Ustazah. Saya kata, Tuan, kalau Tuan dah buat sebaik mungkin, kalau isteri dan anak-anak tetap tak mahu berubah, kalau sampai mati pun mereka belum berubah, Tuan jangan kecewa. Sebab Tuan dah buat sebaiknya. Tuan dah usaha. Allah tengok usaha Tuan bukan hasil. Tapi kalau Tuan baru saja usaha sikit, 2-3 kali je tegur. Tukarlah baju tu. Tu seluar tu. Tegur 2-3 kali je. Allah tahu kita tegur dan kita nasihat, asal nasihat, sekadar cukup syarat ataupun sungguh-sungguh. Saya percaya, kalau siapa yang buat bersungguh-sungguh, pujuk, bagi hadiah baju, bawa pergi dengan kuliah, lepas tu di malam hari bangun malam solat tahajud, minta dengan Allah, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada isteri dan anakku, Ya Allah, aku lalai, Ya Allah, mendidik mereka, Ya Allah, aku tahu, Ya Allah, aku dah gagal di peringkat awal sebagai suami yang baik, aku leka dulu, Ya Allah, sekarang, Ya Allah, bantu aku untuk memimpin ahli keluargaku menuju kepadamu, Ya Allah, kami ingin masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin, insya-Allah. Yakinlah kalau kita betul-betul bersungguh berdoa meminta dengan Allah, lagi bila malam hari Allah takkan tolak doa. Kita pula nasihat dengan baik, bagi hadiah lagi dekat isteri, insya-Allah pasti usaha itu akan nampak hasil. Kalau tak ketika kita hidup, selepas kita mati, insya-Allah anak isteri akan berubah. Tapi perlu ada sikap kesungguhan. Ini asal nasihat je. Yang penting saya dah nasihat. Terpulang pada awak. Sebab ramai suami yang datang jumpa saya masa saya dulu kerja runding cara, Ustazah, betul tak? Yang penting saya dah tegur. Terpulang dek dia lah nak terima ke tak? Saya dah lepas. Saya kata, encik, belum tentu lepas. Belum tentu lepas. Sebab apa? Kalau dalam Islam, kalau bab seorang suami nasihat isteri, dia ada berapa tingkatan. Pertama, dia boleh guna kaedah nasihat. Tapi nasihat ni sungguh-sungguh. Nasihat kanan, nasihat kiri, nasihat atas, nasihat bawah, nasihat tegas, nasihat lembut, nasihat pujuk. Janganlah terus tengking terus. Saya nak cakap ni satu ni. Tutup aurat tu. Kau tak reti nak tutup aurat, tak payah. Janganlah terus macam tu. Orang tu belum lagi macam kita boleh faham. Jadi pujuk dulu, yang awak ni memang cantik. Tapi saya dah mula jealous lah. Sebab kecantikan awak ni kalau boleh saya seorang je nak tengok. Boleh tak awak tutup sikit kecantikan awak tu? Macam tu kan. Pujuk, bagi hadiah ke apa ke. Ini nasihat sekali dua je. Barulah pergi kepada, kalau isteri masih lagi tidak mahu taat, tidak mahu ikut, barulah pergi kepada asingkan tempat tidur. Kalau tak jadi juga, barulah pergi kepada pukul. Pukul pun ada kaedah, ada cara.
Sebab itu sebelum seorang suami angkat tangan surrender, ustazah, yang penting saya dah nasihatkan ustazah, kiranya saya dah lepas dah tanggungjawab saya. Sekarang terpulang pada isi anak-anak lah. Diorang tanggunglah sendiri sebab saya dah lepas. Belum tentu encik lepas. Adakah encik dah buat ikhtiar sungguh-sungguh? Adakah encik dah nasihat betul-betul? Adakah encik dah guna pelbagai kaedah? Adakah encik dah buat apa yang Islam sarankan? Sebab Allah tahu kita mampu buat lebih, usaha lebih, tapi sebab kita malas dan kita nak lepas tangan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Okey, yang kedua. Suami ataupun ayah yang membiarkan isterinya keluar tanpa izin. Isterinya keluar tanpa izin dan bersama dengan lelaki yang lain ataupun wanita yang lain. Macam ni, seorang lelaki ataupun seorang suami yang mana dia tak ambil tahu. Kau keluarlah, kau nak pergi bila-bila masa, kau nak keluar pukul berapa, kau nak balik pukul berapa, terpulang. Aku tak ambil tahu hal engkau. Macam tu kan, dah bergaduh. Dengan anak pun sama. Anak tak balik pun tak tanya, anak nak pergi mana pun tak tanya. Lepas tu bahkan hari ini ramai ibu bapa yang terlalu over open minded. Dia sebut dekat anak-anak, anak bertunang baru ni. Pergilah, anak kata, ayah, kakak nak pergi dengan siapa, tunang lah, nak pergi tunang dengan Habi, contohlah kan, Habi dah nak pergi dengan tunang, nak pergi bincang pasal kad kahwin, nak cari baju, nak cari hantaran. Ayah ni pun jawab, pergilah, eloklah, sebelum kahwin kena kenal dulu sama-sama. Jangan tuan-tuan puan-puan kita bimbang, kebenaran yang kita beri itu kita akan tanggung beratnya di akhirat kelak. Anak kita keluar dengan siapa? Dengan tunang. Boleh ke dengan tunang keluar berdua-duaan? Boleh ke? Tak boleh. Bila anak kata, ayah, orang nak pergi ni dengan siapa nama, ikutlah, dengan Edri ni, nak pergi ni dengan Edri. Kamu pergi dengan siapa? Tak ada, kami berdua je. Mana boleh berdua? Hadis Nabi dah sebut. Jika berdua, maksudnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, syaitan akan di tengah-tengah. Bukan iman dah, syaitan nafsu. Kita tahu ke apa yang dia buat dalam kereta? Kita tahu ke apa yang mereka sedang bualkan? Mula-mula pegang steering sebelah dua-dua, lama satu tangan pegang gear, lepas tu dah pergi mana dah tangan tu. Banyak mana maksiat dilakukan dalam kereta? Terlalu banyak. Allahu Akbar. Walaupun tempat tu terang, tak bersembunyi, tapi mereka berada di satu tempat berdua-duaan. Tapi seorang ayah dan ibu yang bertanggungjawab, bapa-bapa sekalian, kat dunia kita tak rasa berat ni. Tak rasa. Tapi jangan kita tergolong di kalangan orang yang dayus. Kita pun tegur, mana boleh kamu pergi berdua? Bawalah. Bawa siapa? Bawa abang kamu, teman sekali. Bawa adik kamu. Kalau tak ada juga, ayah pergi teman. Dah tak boleh ke kalau bincang gitu-gitu je? Sekarang kan zaman boleh tengok melalui internet ataupun boleh ni. Subhanallah. Kadang-kadang bila dah bertunang dibiarkan saja. Nak pergi keluar makan berdua-duaan apa semua. Na'udzubillah min zalik. Kerana itu saya cerita pengalaman saya jadi penceramah kursus kahwin. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Penceramah kursus kahwin ni ceramah. Dululah saya selalu ceramah setiap minggu ceramah kursus kahwin. Dan berapa banyak pengakuan orang yang datang kursus kahwin, mereka sebenarnya dah berzina itu biasa. Pasangan bertunang, berzina tu dah jadi biasa. Saya bukan suruh diorang dedahkan pada saya tak cakap apa. Tapi bila kita cakap, bila ceramah, bak dosa, bak pahala. Bila dalam ceramah kita kata, kalau kamu bina rumah tangga hari ini dengan maksiat, tidak ada jaminan untuk kamu bahagia lepas nikah. Saya sebut kalau dah ceramah kursus kahwin. Kalau sekarang kamu dah melakukan zina, kamu telah pegang sana, pegang sini, kamu dah cium, kamu dah peluk, kamu dah borak benda yang lucah, kalau kamu tidak bertaubat di hadapan Allah sekarang, kamu sedang membina rumah tangga, kamu sedang membina pernikahan di atas jalan yang haram. Sedangkan kasih sayang, cinta selepas kahwin terbina dengan cinta Allah. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang memiliki kasih sayang dan cinta. Tapi kalau kamu tidak bertaubat sebelum nikah, tidak ada siapa yang boleh menjaga perkahwinan kamu, sebab syaitan akan berusaha meruntuhkan perkahwinan kamu. Sebab itu, lepas saya kalau saya ceramah kursus kahwin dulu, saya memang tekankan bab ni. Lepas tu adalah yang melalui telefon, mesej, yang jumpa selepas ceramah.
Ustazah, apa yang Ustazah cakap tu memang betul. Kami memang selalu dah biasa dah berzina. Saya jumpa banyak pasangan yang nak kahwin dah berzina sebelum kahwin. Alasan dia apa? Sebab kami fikir kami pun memang dah nak kahwin. Memang kalau berzina pun dengan pasangan sendiri. Lagipun kami memang akan kahwin. Memang kami nak kahwin. Saya kata memang mungkin kamu akan kahwin juga akhirnya. Tetapi kalau kamu meninggalkan Allah sebelum kamu nikah, bagaimana Allah nak berada dalam rumah tangga kamu? Bagaimana Allah nak memberikan rahmat, memberikan redha dalam rumah tangga kamu? Ada pasangan lepas kahwin 3 bulan datang nak bercerai. Saya dulu peruncing rumah tangga ya, kaunselor. Memang saya handle masalah rumah tangga. Lepas tu datang baru nikah sebulan nak cerai. 3 bulan cerai. Baru nikah 5 bulan cerai. 1 tahun nak cerai. Saya akan tanya soalan ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya akan tanya. Minta maaf saya nak tanya. Adik diorang ni baru nikah inai pun merah lagi nak bercerai ni. Sebelum nikah dah buat apa? Mereka mengaku. Memang Ustazah kami memang buat maksiat. Kami berduaan. Kami berzina apa. Semua. Lepas tu saya kata. Sebenarnya kamu boleh selamatkan rumah tangga kamu. Ustazah, kami asyik bergaduh je lepas kahwin Ustazah. Tak tahu kenapa. Kamu dulu bercinta berapa lama? 4 tahun Ustazah. Macam mana masa bercinta? Kami bahagia Ustazah. Kami okey. Lepas tu lepas nikah entahlah Ustazah. Saya rasa macam serabut. Saya rasa benci tengok dia. Mungkin kena buatan orang kot. Saya kata ini bukan buatan orang. Ini buatan diri sendiri. Kamu tahu tak syaitan tugas dia apa sebelum nikah? Sebelum nikah syaitan ini dia akan menggebu-gebukan hubungan. Rasa rindu, rasa sayang, rasa cinta, rasa nak jumpa, rasa tak puas, rasa seronok, rasa bahagia. Tetapi selepas akad nikah, syaitan bertukar watak, dia akan berusaha sedaya upaya supaya meruntuhkan hubungan yang halal. Hubungan yang tak halal, dia gebu-gebukan. Rindulah, cintalah, itulah, inilah. Lepas je akad nikah, syaitan bertukar watak, berusaha sedaya upaya untuk meruntuhkan pernikahan yang halal. Sebab itu, saya kata sekarang gini, saya tak nak lagi tujukan kamu berdua ke mahkamah. Sebab kita kaunselor pengacara ada kuasa. Saya tak nak buat surat. Mereka berdua ni dah minta Ustazah. Kami tak nak kaunseling, kami nak terus cerai je. Jadi kami cuma nak surat daripada pihak jawatan agama, pihak Ustazah untuk kami menuju ke mahkamah. Sebab bila pergi mahkamah suruh pergi runding cara dulu. Jadi dia nak surat tu je. Seolahnya saya menyokong mereka ni nak melakukan penceraian di mahkamah. Saya kata saya tak nak. Tapi saya minta tolong dalam tempoh 2 minggu lagi nak jumpa dengan saya. Boleh tak kamu buat solat taubat? Kamu minta ampun dengan Allah. Dan kalau kamu buat benda ni, kamu datang 2 minggu lagi, kalau kamu tetap nak cerai, saya tak akan halang. Lepas tu dia kata, boleh Ustazah, insya-Allah. Okey, kalau tu je syarat dia, kami akan buatlah. Saya pun kata, solat 5 waktu jangan tinggal, buat solat taubat dan minta ampun dengan Allah. Dosa-dosa yang kamu buat sebelum nikah. Lepas tu 2 minggu lagi datang. Ustazah, kami tak jadilah nak cerai. Kami tak jadi Ustazah. Berdatang pegang-pegang tangan. Saya kata macam mana? Tak tahulah Ustazah kenapa. Tapi mungkinlah Ustazah yang menghalang cinta kami sebenarnya dosa-dosa kami sendiri. Subhanallah Ustazah, lepas saya buat sekali je solat taubat, saya tak tahu kenapa, saya rasa macam saya sedih sangat, saya sebab saya minta ampun dengan Allah, maksiat-maksiat yang kami lakukan Ustazah, kemudian kami saling bersalam, kemudian kami saling berpelukan, seolahnya ada satu benda yang runtuh, perasaan yang benci, perasaan muak, perasaan asyik nak bergaduh seolahnya runtuh. Sebab tu saya kata, kamu tahu tak, kalau kamu meninggalkan Allah, kamu tak akan dapat cintanya Allah dalam perkahwinan. Sebab itu kamu perlu menyucikan cinta ini. Biarlah kerana Allah. Kamu jaga hubungan dengan Allah. Kamu jangan buat maksiat apa semua. InsyaAllah yang jaga bukan kita ya. Cinta, kasih sayang sebuah rumah tangga bukan kita yang jaga. Allah ya Hafiz yang maha menjaga. Allah ya Wadud yang memberikan cinta. Allah ya Rahman ya Rahim yang penuh kasih sayang. Dia menyuburkan rasa sayang di dalam hati kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Jadi yang kedua, ciri-ciri suami yang dayus ataupun ayah yang dayus,
iaitu yang membiarkan isteri dan anak-anak dia keluar tanpa pengetahuan dia, tak minta izin dia. Kononnya mungkin dia ni ayah spotting, suami spotting, anak keluar dengan kekasih pun biar, anak keluar tak tutup aurat, dedah aurat. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Wanita sekalian, anak-anak perempuan sekalian, tolong kalau sayangkan ayah, jagalah aurat, jagalah pergaulan. Isteri sekalian, kalau sayangkan suami, tak nak suami tergolong di kalangan suami yang dayus, tolonglah jaga diri kita. Yang ketiga, membiarkan aurat isterinya. Okey, dah. Kemudian yang keenam, menyuruh, mengarahkan, bahkan suruh. Saya pernah kisah benar ni ya, seorang isteri datang dengan suami. Lepas tu isteri ni kata, isteri ni free hair tapi datang jawatan agama, dia kena pakai tudung lah kan, pakai tudung. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya ni pramugari, memang lawa cantik comel. Saya sebenarnya nak berubah, saya nak hijrah Ustazah, saya nak pakai tudung. Tapi suami saya tak benarkan, suami dia duduk kat sebelah. Saya kata, lepas tu isteri kata, Ustazah, suami saya dah taklid kepada saya. Suami taklid apa? Kalau saya pakai tudung, maka jatuh talak 1. Suami taklid, siap taklid. Kalau pakai tudung, kamu pakai tudung, jatuh talak 1. Saya pun tanya suami kat sebelah, Encik, betul ke? Ya Ustazah, memang saya ada taklid dia macam tu, saya tak nak dia pakai tudung. Saya kata, kenapa Encik? Saya bangga. Saya kahwin dengan dia pun disebabkan rupa dia apa semua. Dan saya bangga. Saya rasa bangga bila orang tengok isteri saya. Saya bangga sebab saya memiliki dia. Saya bangga bila mata-mata lelaki memandang terhadap isteri saya. Isteri kat sebelah tunduk, nangis, Ustazah, saya nak berubah Ustazah, saya dah tak nak berdosa macam ni. Suami boleh cakap macam tu. Saya kata, ya Allah, puan macam ni puan. Suami taklid benda yang haram. Suami taklid benda yang haram. Walaupun taklid itu benda yang haram, tapi kalau puan buat, ia tetap boleh jatuh. Walaupun ada perbincangan ulama', tapi ia boleh jatuh. Jadi puan buat pilihan sekarang, insya-Allah. Bila saya cakap dengan isteri, saya kata, kalau perempuan tetap pakai tudung dan taklid jatuh, kalau masih ada jodoh, nanti rujuk semula. Tetapi bila bertembung perintah suami dan juga perintah Allah, memang kena dahulukan perintah Allah. Bila bertembung apa yang Allah nak dan suami nak, memang kena utamakan apa yang Allah nak. Dan puan jangan bimbang, puan jangan takut, puan akan dijaga oleh Allah. Tentang rezeki, tentang apa ke, Allah akan gantikan dengan jauh yang lebih baik yang puan ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Macam-macam orang saya jumpa. Ada suami yang bawa balik lelaki dalam rumah, kemudian ambil bayaran. Isteri dijadikan pelacur. Anak perempuan jadikan pelacur. Suami bawa balik kawan-kawan dia. Suami bawa balik. Suami tunggu dekat luar bilik. Kawan bayar sekian-sekian. Ada, bukan tak ada. Isteri datang cerita sedih apa perbuatan suami. Sebab suami ugut, kalau tak buat, akan diceraikan. Isteri pula fikirkan anak, fikirkan itu, fikirkan ini, malu dan sebagainya. Sebab itu, Nabi sebut lelaki dayus, ad-dayus, lelaki yang dayus, tidak mencium bau syurga. Sebab telah sangat berat dan memang wujud lelaki-lelaki umpama ini pada hari ini. Memang wujud. Wujud tuan-tuan, puan-puan sekalian, memang wujud. Na'udzubillahi min zalik. Saya kalau nak cerita yang pelik-pelik, terlalu banyak cerita. Saya tak boleh, cannot brain. Masa saya jadi pengacara dulu. Yang mana ada pasangan suami isteri datang mengaku apa dia buat, dia kata kami ni open marriage. Istilah apa open marriage? Allah alam. Tapi dia kata kami ni konsep perkahwinan terbuka, kami open minded, dia kata. Saya kalau nak, maksudnya kalau saya ada affair, saya ada berzina dengan, bukan dia tak tulis zina lah, kalau saya ada hubungan sulit dengan perempuan lain, isteri saya okey, dan saya pun okey kalau isteri saya ada hubungan sulit dengan lelaki lain. Yang penting kami setia, dia kata, yang penting kami setia. Cinta, setia, kasih setia dengan kami je. Tapi bagi saya itu hak isteri saya. Ini bukan orang Muslim, bukan non Muslim, orang Islam ni, orang Islam. Maksudnya suami ni dia kata saya terbuka, itu hak isteri saya kalau dia nak ada pasangan yang lain. Maksud pasangan tu pasangan seksual. Sebab itu sampai Nabi sebut ad-dayus tidak cium bau syurga. Laki dari tak cium bau syurga. Kalau kita fikir ada ke lelaki macam ni? Jawapannya ada, bukan tak ada. Sekarang fitnah makin dahsyat.
anasir-anasir luar, kehidupan yang sekularnya, kehidupan yang liberalnya, kehidupan yang tidak ada agamanya, tak ada kepercayaannya dan lain-lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan yang terakhir saya nak sebut, di antara tanggungjawab seorang suami adalah mempertahankan aurat isterinya ketika melahirkan anak. Okey. Yang ini sensitif sikit, tapi saya kena sebut. Dalam bab ini, bab melahirkan anak ni, ini bukan kata-kata saya ya, ini adalah berdasarkan daripada alim ulama, berdasarkan kitab. Okey, sekejap. Masya Allah. Hukum wanita bersalin dan memperlihatkan auratnya kepada doktor lelaki, attendant ke wallahu alam, tapi mendedahkan auratnya. Ni nak sebut ni, pasal ni. Masya Allah. Sekejap ya. Ya, appointment saya nak pergi klinik ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat sekalian, bila isteri bersalin, aurat paling utama akan terbuka, iaitu bahagian faraj, bahagian kemaluan, aurat paling utama. Jadi seorang suami ataupun wanita sendiri wajib mempertahankan auratnya. Bagi orang yang tidak mampu, dia jadi darurat. Bagi yang tidak mampu, ini jelas. Jadi bila dia pergi hospital, kebetulan yang bertugas ada doktor lelaki, maka dalam keadaan darurah, dalam keadaan terpaksa, darurat kita nama, maka dia tidak berdosa, tuan-tuan puan-puan sekalian, tak berdosa. Maksudnya bolehlah sekadar aurat yang perlu saja. Sekadar aurat yang perlu saja dibuka aurat tersebut. Sebab tak ada pilihan, tak mampu. Tetapi bagi yang mampu, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mampu dari sudut keuangan terutamanya, dan dia mampu untuk memilih doktor perempuan, dan dia mampu untuk bersalin di hospital swasta yang menawarkan khidmat bidan ataupun doktor perempuan, maka dalam keadaan ini wajib seorang suami menyediakan ataupun menguruskan isterinya bersalin dengan doktor perempuan. Faham ya? Jangan salah faham. Maksud saya ini bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, yang tidak ada kewangan, orang susah, maka bila dia pergi ke hospital, dia minta dulu ikhtiar dia. Doktor, boleh tak saya nak doktor perempuan? Kemudian nurse kata, minta maaf, kebetulan waktu isteri encik datang ni semua doktor lelaki. Tak apa ke? Tak apalah, nak buat macam mana. Saya dah ikhtiar, saya dah doa dengan Allah supaya isteri saya ni bersalin dengan doktor perempuan. Tapi mungkin inilah yang terbaik. Tak apa. Tetapi bagi yang mampu, sebab saya jumpa ramai juga, minta maaf kalau benda ni sensitif, saya jumpa ramai juga wanita-wanita yang bersalin di hospital swasta, bayaran pun tinggi apa semua, tapi memilih bersalin dengan doktor lelaki. Saya bukan nak tutup periuk nasi doktor lelaki, kan marah pula doktor lelaki. Doktor pakar sakit puan yang lelaki. Tolong faham, saya bukan niat itu. InsyaAllah rezeki Allah itu luas. Jangan meletakkan kalau rezeki kita sempit sebab orang ke tak, itu ketentuan Allah. Cuma nak sebut, saya cakap dari segi hukum sahaja. Okey, ini berdasarkan yang disebut di dalam Okey. Subhanallah, rujukan ni daripada kitab daripada kitab lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Antara ni disebut, sekiranya pesakit adalah seorang wanita, keutamaan hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada doktor wanita muslimah. Tolong tulis ya turutan ni. Yang pertama, doktor wanita muslimah, doktor wanita Islam. Kalau tak ada doktor muslimah, wanita Islam, pergi kepada doktor wanita kafir. Kalau tak ada doktor wanita kafir, pergi kepada doktor lelaki muslim. Kalau tak ada doktor lelaki muslim, barulah pergi kepada doktor lelaki non-muslim. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, sekali lagi saya sebut, bagi wanita yang nak melahirkan anak, sama ada tanggungjawab ini dipikul oleh suaminya
paling pertama. Tapi kalau suami tak kuat, suami sambil lewa, suami tak ambil tahu, suami lepas tangan, maka kita sendiri bertanggungjawab untuk diri kita mempertahankan aurat kita. Kalau kita mampu, pertama carilah hospital swasta ke apa ke, bersalin dengan doktor wanita muslimah. Kalau tak ada, doktor wanita non-Muslim. Kalau tak ada juga, baru pergi kepada doktor lelaki Muslim. Sebab apa doktor lelaki Muslim lebih utama daripada lelaki non-Muslim? Walaupun kita mungkin lebih kurang sikit malu dengan non-Muslim, kerana doktor lelaki Muslim akan lebih menjaga aib kita, lebih amanah, lebih bertanggungjawab. Kemudian kalau tak ada juga, barulah pergi kepada doktor lelaki non-Muslim. Faham ya? Tingkatan ini telah pun dituliskan, dibincangkan oleh alim ulama'. Jadi begitu juga, bukan sekadar nak bersalin, nak cek biasa-biasa ni. Demam ke, ataupun demam tak apalah, tak ada buka aurat. Apa-apalah nak pergi check up ke, nak pergi scan ke apa, dok cari klinik wajib, peringkatnya wajib. Wajib cari hospital, klinik doktor perempuan dulu. Sekarang boleh call, boleh tanya, Assalamualaikum, boleh tahu doktor perempuan ke lelaki? Kalau saya sakit lah, bila suami saya nak bawa jumpa doktor, suami akan telefon semua klinik. Sampai jumpa doktor perempuan, baru suami bawa. InsyaAllah, kalau betul-betul kita nak, Allah akan permudahkan. Jadi, subhanallah, inilah ciri-ciri suami yang soleh yang memimpin mempertahankan aurat. Saya nak share sikit pengalaman. Walaupun masa dah lebih, minta maaf. Ketika saya nak melahirkan anak di Australia, anak yang kelima namanya Sofwan, masa tu saya mula bimbang. Sebab kalau sebelum itu, daripada anak pertama sampai anak keempat, saya bersalin dengan doktor perempuan. Masa tu bukan ada duit, bukan kaya pun. Tetapi saya bagi tahu suami, macam mana pun, walaupun tak ada duit apa, sampai peringkat gadaikan barang, sampai peringkat buat simpanan. Tahu mengandung, daripada awal mengandung dah simpan dah. Dah cut semua bajet. Sebab apa? Saya kata saya nak bersalin dengan doktor wanita Muslim. Jadi pilihan ketika itu adalah hospital-hospital swasta yang kita sebenarnya asalnya tak mampu, tapi dengan doa, dengan minta sungguh dengan Allah, ya Allah, nak dengan doktor perempuan, ya Allah, Allah murahkan rezeki. Jadi kita mula hidup kan memang susah, tapi selepas tu alhamdulillah Allah murahkan rezeki dan Allah permudahkan. Tapi cabaran saya bermula apabila saya anak yang kelima. Saya mengandung di sana, duduk di Brisbane, Australia. Kemudian saya doa, ya Allah, mohon ya Allah, aku tetap boleh menjaga auratku walaupun berada di negara yang bukan Islam. Saya kata macam mana nak check up, mesti dengan doktor perempuan. Kemudian nak scan ke apa doktor perempuan, nak bersalin doktor perempuan. Allahu Akbar. Bila tiba saya nak pergi cek kan, dah sebab kita berada di negara yang non-Muslim, negara kafir. Jadi saya ni nak diman-diman, kita takut mereka rasa tak selesa. Kita nak bercakap dengan non-Muslim, orang mak saleh kan. Saya nak doktor perempuan. Saya saya bimbang sebab kita ni dah lah datang menumpang negara dia, tiba-tiba nak demand pelik-pelik pula kan. Jadi saya cuma doa je, ya Allah mudahkanlah, ya Allah aku nak dirawat oleh doktor muslimah, ya Allah pemudahkanlah. Bila saya nak pergi check up, lepas tu yang jaga kaunter kata, puan, dalam bahasa orang putih lah kan, Mak Saleh, puan minta maaf, puan boleh tunggu tak? Saya kata kenapa saya perlu tunggu lagi? Kan dah sampai masa. Dia kata sebab kita sedang menunggu doktor perempuan. Saya kata why? Because you are Muslim. Dia jawab macam tu. Ini Mak Saleh ni jawab ni, because you are Muslim. We know that you are Muslim. You cannot see doktor lelaki. Saya kata, ya Allah, alhamdulillah. Padahal saya tak minta, tak demand, tapi dia punya counter tu, because you are Muslim, so kita akan arrange you dengan doktor perempuan yang akan check you, tapi you kena tunggu sekejap. Daripada saya awal mengandung sampai habis, begitulah prosesnya. Setiap kali check up, cek ke apa, mesti dia orang dah tahu dan dia sediakan doktor perempuan. Sampai saya ingat, saya dah nak bersalin dah, pergi dekat hospital. Tiba-tiba saya diberikan satu tempat, lepas tu tutup terus. Ada langsir. Lepas tu nurse yang jaga. Saya tak minta apa-apa, doa je. Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, aku nak mempertahankan auratku. Ya Allah, sebab kita tahu hospital ni kita tak boleh nak demand lah. Sebelah orang nak bersalin, situ orang nak bersalin. Lepas tu nurse ni tutup. Saya pun kata, lepas tu tiba-tiba ada orang selak langsir. Doktor lelaki selak langsir. Nurse yang duduk dekat tu masa tu, saya dah contraction teruk apa semua, dia duduk gosok-gosok saya tu. Nurse perempuan tu cepat-cepat tutup langsir.
Dia pun kata, "Doktor, please, she is Muslim. You cannot enter." Ya Allah, saya kata baiknya, walaupun dia bukan Islam, dia nurse, dia non-Muslim, dia musyrik, maksudnya dia bukan orang Islam, tapi tiba-tiba ada doktor mungkin nak tengok ke apa kan, kita punya progress, dia tutup terus. Dia kata, cannot, she's Muslim, you cannot enter. Yang jaga saya ketika itu bukan orang Islam. Kemudian bila masuk labor room, samalah juga, masuk labor room, doktor lambat sikit, tapi ada nurse perempuan. Kemudian doktor perempuan juga datang. Masya Allah. Bersalin dengan doktor perempuan apa semua. Lepas tu doktor tu pun cepat-cepat pergi. Dah lepas bersalin apa semua, duduk labor room lagi, tiba-tiba ada doktor lelaki datang nak tengok baby. Doktor lelaki datang nak tengok baby, bukan nak tengok saya. Saya dah pakailah tudung apa semua kan. Tapi punyalah Mak Saleh tu, nurse tu, cannot doktor, cannot, she is Muslim. Saya kata sampai macam tu sekali dia jaga. Maksudnya soalannya dia faham, orang Islam ni baby pun doktor lelaki tak boleh tengok. Saya kata, ya Allah, indahnya, subhanallah, kuasa doa, mengharap dengan Allah. Sampai sudah baby saya pun yang tengok lepas tu adalah doktor perempuan. Dan Allah permudahkan segalanya. Kita mendoakan supaya Malaysia melalui Kementerian Kesihatan, melalui anak-anak muda kita hari ini, pelajar-pelajar medik, kita boleh melahirkan seramai mungkin doktor-doktor wanita muslimah yang berada di tempat pakar-pakar wanita bersalin, tapi mereka perlu. Adik saya pun ada 2 orang doktor. Adik saya 2 orang, ada dah jadi doktor, ada ambil medik, dan itulah niat mereka. Sebab apa? Mereka jihad. Mereka jihad untuk berada di tempat yang kritikal bagi wanita, iaitu di Dewan Bedah, bilik bersalin dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya jumpa ramai juga wanita di luar sana bila mengandung, dia sanggup gadaikan emas, buat simpanan, dia cari saya income. Saya kata, dia cerita, "Ustazah, saya cari saya income ini untuk cari belanja untuk saya bersalin. Saya tahu saya orang yang tak mampu, tapi moga-moga Allah murahkan rezeki saya. Saya bukan nak action nak bersalin hospital swasta, Ustazah, tapi harap-harap saya betul-betul dapat doktor perempuan, doktor wanita muslimah." Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini Allah berkati. Saya cakap kerana saya cinta, saya sayang isteri-isteri, para wanita sekalian. Saya hormat pada para lelaki sekalian. Kalau yang lepas kita dah ambil mudah bab-bab macam ni, yang lepas kita tak ambil pusing, kita ambil ringan, kita sayangkan harta kita, kita tak kisah bersalin dengan siapa pun, kita tak terlambat. Kita boleh mau taubat dengan Allah, kita mau ampun dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kecuaian kita, kelupaan kita, kealpaan kita, dan insya-Allah kita jadilah hamba Allah yang lebih baik. Insya-Allah, mudah-mudahan. Saya mohon maaf sadana silap kalau ada terkesar bahasa. Mohon maaf sangat-sangat. Tadi ada yang tanya bisul apa, saya pun kadang-kadang ada juga naik bisul kan. Yelah, kita cari dulu doktor perempuan. Kalau dah tak ada sangat doktor perempuan untuk kita nampakkan bahagian aurat tu, kita dibenarkan untuk jumpa doktor lelaki setelah kita berusaha. Jangan tak usaha langsung. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Marilah sama-sama kita menyumbang kepada pihak penganjur pada petang ini, iaitu Tahfiz Al-Istiqamah. Tahfiz Istiqamah, satu tahfiz yang sangat baik, Masya Allah, pengurusannya dan semuanya. Kita sumbangkanlah RM2 ke, RM3 ke, RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM50 ke, RM1 ke, RM1,000 ke, subhanallah, sebagai tanda syukur dan taubat kita. Kadang-kadang kita sedekahkan, ya Allah, terimalah sedekahku ini, ampunilah dosaku. Boleh gunakan, maksudnya amalan kita itu untuk meminta sesuatu dengan Allah. Ya Allah, terimalah sedekahku ini, ya Allah, dan lapangkanlah rezekiku. Ya Allah, terimalah sedekahku ini, ya Allah, dan berikanlah kesihatan kepadaku. Masa kita sedekah, kita niat, kita doa, harap sesuatu daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, sekian daripada saya. Mohon maaf sekali lagi salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you all so much. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.